Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Clear tak? Selamat pagi semua YMDC ni. Okay. So, macam biasa sepatutnya topik YM adalah yang 15 perkara yang tak boleh dimakan, yang perlu dielakkan. So, YM dah pun buat morning walk challenge hari yang dah ke-10 dah sebenarnya. Tapi YM hari ni, pagi ni YM tak cerita sambil berjalan. Nanti takut korang mengah-mengah tengok YM. Sebab ada yang kata YM mengah lah tengok YM sambil berjalan, sambil bercakap, mengah tengok kan. Korang pun rasa macam irritating kan, rasa macam bukan, rasa annoying kan bila kita nak berkongsi tapi dengar mengah-mengah. That's why YM lambat sikit. YM lambat sikit bersiaran pagi ni. Cuma nak tanya korang, jelas tak? Ni belakang background baik punya. Sama kan belakang. Ya Allah, korang dengar tak? So siapa yang menonton ni? Okay, YM belum nampak lagi komen kat sini. So korang clear ke tak? Alamak, ada bunyi bising. Okay. So sebab YM ada lagi 5 point lagi. YM belum share lagi 5 last point. First, dah 2 hari YM dah kongsi. Hari yang pertama YM dah kongsi dalam 4 point. Hari kedua YM dah kongsi dalam 5 point. So hari ni dah balance. Lagi 4, 5. Itulah, lagi patut lagi 5. So sebenarnya 6 lah sebenarnya. Hai, Assalamualaikum Muhammad Baharudin. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih lah sebab tengok live YM ni. YM nak kongsi-kongsi ni. Korang kalau misalnya kata nak manfaatkan apa yang YM nak live hari ni, dengan background yang macam hutan-hutan ni. Ni bukan hutan. Ini kawasan yang semaknya yang orang yang dah terbengkalai kan kawasan ni. Ini je YM rasa kawasan yang strategik untuk YM kongsi kat korang. Okey, line clear tak dulu? Cepat jawab. Korang dah sarapan apa ni? Muhammad Baharudin, korang sarapan apa? YM nak kongsi ni, ada lagi last point hari ni. Last point yang YM nak cakap ada 15 perkara yang korang tak boleh makan ni. Yang kita tak boleh makan, bukan korang lah, kita. Okey, YM nak go through balik, recap balik yang YM pernah cakap dulu. Mula-mula apa yang 15 perkara tak boleh makan. First thing first adalah, biasalah YM akan tekankan kat sini, adalah gula. Ini gula yang kita sengaja yang nampak. Korang tahu tak gula yang sengaja nampak? Alhamdulillah Muhammad Baharudin, thank you so much, comment clear. Alhamdulillah. Harap-harap line agak tidak mencemburui YM nak kongsi kat korang ni. First thing first yang YM nak cakap, tekankan adalah gula yang sengaja ataupun gula yang kita nampak, yang sengaja kita letak dalam makanan kita ataupun minuman kita. Itu gula. Okey, dan yang kedua adalah yang YM dah pernah cerita lagi tu adalah susu. Susu dia ada dua pula jenis, adalah susu moden dengan susu low fat. Susu moden ni yang susu yang dah diproses. Contoh macam sebenarnya kan yang macam kita susu-susu yang kat pasar raya tu, itu yang dah diproses lah sebenarnya. Itu yang sebenarnya agak bahaya. Dia yang bagus tu susu yang segar dari ladang, segar yang korang bela-bela lembu contoh kan, bela-bela kambing tu kan. Hai Hafizah, thank you so much. Hai. Kongsi hola. Okey. Ni YM nak recap balik siapa yang baru masuk ni. YM nak recap balik apa yang YM dah kongsi. Takut korang ada yang mungkin yang baru ni yang baru tengok live YM kan. Okey. So yang kedua tadi adalah susu moden yang dah diproses. Nice background kan. Kita tak payah nak gambar apa. Nice background. Okey. Ini memang gambar terbaik je. Ini pot yang paling baiknya lah YM buat live lepas ni. Memang kat sini je lah pot. Okey. Susu moden yang dah diproses. Terima kasih Baharudin. Terima kasih so much dan share. Thank you. Okey. Lepas tu susu low fat. Susu low fat tu sebenarnya yang kita kata dalam iklan tu kan. Susu rendah lemak bagai tu kan. Tu sebenarnya jangan sentuh lah. And then termasuklah macam yang ada mayonis. Yang ada Thousand Island yang bagi penyedap tu. Itu semua tu susu-susu tu lah. Okey. So lagi yang YM pernah cerita sebelum ni, ini YM go through cepat-cepat sebab benda tu point yang dah lepas. YM malah lagi nak kupas beria-beria sangat sebab korang mesti menunggu yang next punya 15 yang next lagi 5 point lagi kan. Okey, yang keempat hari tu YM cakap pasal daging. Daging jangan hari-hari sebenarnya makan tu je. Sebab apa? Tak adalah kata tak boleh makan langsung, sebab itulah punca kita nak makan sebab kat kedai kan daging, ayam semua tu. Hai Hamizan, Pak Cik, wave. Okey, kita wave dulu. Thank you. Apa tu?
Kat Mak Wan tak kata ini bagi orang yang baru masuk ni. Wan nak cakap Wan bukan Alhamdulillah ya ke? Alhamdulillah cuma cepat apa tu Pak Su ni dia stalk kita punya page lah pula. Okey. Pak Cik. Pak Cik. Pak Su. Sorry. Hai Mas Anwar. Hai, thank you watching pagi-pagi ni. Korang dah sarapan belum? Dan share kat YM kejap lagi famous lagi. Allahu Akbar. YM bukan nak famous weh. YM nak berkongsi benda yang bermanfaat kan. Waalaikumsalam Mas Anwar. Mas, sampai my friend Mas, kakak-kakak semua kata yang selalu nampak komen-komen Mas Anwar, dia kata, "Oh ya Mas Anwar Mas Anwar dah famous nama Mas Anwar ni." Ya Allah. Sebab apa famous? Sebab ada nama emas Mas Anwar ni kan macam nama apa tu emas YM memang tak tahu. Okey, tak apa. Ni YM nak cakap yang pasal daging ni. YM recap balik yang mana yang baru masuk. Thank you so much. Yang mana baru masuk ni, just YM nak recap balik apa yang poin yang YM yang dah ceritakan hari tu. Kereta pacik. Okey, yang kata tak boleh makan ni, yang daging, ayam apa semua tu, kita bukanlah tak boleh makan sebab itu adalah punca utama kita punya makanan laut kan. Bukannya senang kita nak cari yang fresh. Dia sebenarnya jangan hari-hari makan tu je. Sebab apa? Dia tak fresh. Lepas tu dia yang ayam-ayam moden ni yang ada injection, yang ada makan dedak apa semua tu lah. Famous sebab manfaat tak apa. Alhamdulillah kan. Okey, lepas tu sebab apa bila yang ayam yang dari cucuk-cucuk ni kita tahu dia adalah segar, bugar kan. Poho dia montok-montok kan. Sekejap lagi baru nak buat nasi goreng mai datang rumah. Okey, jom. Tapi jangan letak MSG. Okey. Lepas tu yang daging-daging ni dia macam contoh macam processed meat. Processed meat tu macam sausage, pepperoni, nugget, macam tu lah. Itu yang kata daging-daging untuk dimakan tu. Apa lagi yang poin yang sebelum ni? Sebab yang benda-benda yang diproses ni adalah penyebab kanser. Ini daripada Dr. Nordin Darus. Korang yang baru-baru masuk ni, korang kata YM ni mana-mana je. YM bukan seorang pakar kesihatan, bukan seorang pakar perubatan, bukan pakar kecantikan pun semua tahu. YM ni YM hanya menyampaikan benda ni, YM kongsi pada korang sebenarnya untuk mungkin korang tak terjah Dr. Nordin Darus punya live. YM tak, korang mungkin tak terjah, tergoogle Dr. Nordin Darus. So lepas ni korang mungkin boleh cari ilmu ni. Sebab biasanya orang ni kan dia cari ilmu bila dah terjadi tau. Terjadi tu maksudnya benda yang dah terkena kat dia. Barulah dia nak cari info macam mana nak makan yang sihat, macam mana gini. Tapi masa dalam keadaan korang sihat, ada ke nak cari info tentang makanan sihat? Ada ke nak cari? Contoh macam YM, memang YM cari pasal ilmu kesihatan ni sebab YM dah dikelilingi dengan orang-orang yang dah ter-switch on the button yang mana yang dah sakit. Dr. Nordin tu orang kampung Pak Osu kecil-kecil berada di rumah dekat kampung. Salam dengan Dr. Nordin. YM ada pernah buat Zoom dengan dia sebab dia ada buat sharing pasal dietitian. Ada pernah Dr. Nordin Darus datang Mama YM, dia datang buat Zoom. Okey, itulah korang yang mana yang tak kenal Dr. Nordin Darus, korang cari. Sebab korang yang sihat-sihat ni mungkin korang tak cari ilmu-ilmu kesihatan kan. Betul tak? Okey, dah nak terberak baru nak gali lubang. Itulah nasib lah. Itu pun nasib baik ada tanah nak cari, nak gali lubang. Okey, lagi pasal daging proses. Lepas tu apa lagi yang YM dah kongsi kat korang? Pasal minyak kan. Minyak goreng yang berkali-kali. Korang jangan pakai minyak goreng yang berkali-kali tu sampai hitam. Ada yang pakai minyak dia macam ni. Dr. Nordin Darus kata minyak kalau boleh minyak masak yang terbaiknya adalah minyak kelapa. Minyak kelapa sawit tu lebih bagus daripada minyak yang jagung, minyak sayur tu. Dia tak elok sebab dia ada nitrogen. Ini YM take note ada nitrogen. Nitrogen ni adalah menyebabkan kanser. So nak orang yang berniaga tu lah. YM bukanlah nak condemn orang yang berniaga, tapi itulah dia hakikatnya. Orang yang berniaga nak jimat, memanglah minyak plastik tu lagi murah, tapi nak pakai biar sekali tak apa, jangan pakai berkali-kali. Yang sampai kadang-kadang bila goreng kat tepi jalan tu dengan plastik tu dia masuk dalam kuali. Ada kan minyak sekali dia plastik tu sekali dia masuk goreng dalam minyak. Korang nak ke makan dengan minyak dengan plastik tu sekali? So minyak yang sampai goreng pun korang kalau kat rumah tu sekali dua
pakai sudahlah kan. Janganlah pakai berkali-kali sampai hitam kan. Ya, itulah yang asli. Baguslah Syahrul YM pagi ni sayang muah. Alhamdulillah muah juga Mas. Okey, Mas Anwar. Okey. So dalam grup dalam live YM ni alhamdulillah mata-mata yang tengok ni kalau korang boleh nak share live YM ni sebab nanti YM nak buat lagi live berkaitan dengan ada lagi next nanti YM akan beritahu hujung-hujung live ni apa yang YM nak cakap next topik YM lepas ni. Lagi best. Okay, so korang yang mana yang baru share, yang baru nonton YM ni pagi-pagi ni, korang mungkin boleh share dulu, like page YM apa semua, nanti korang akan dapat notificationnya. Mas Anwar, jom Mas, nasi goreng in the making. Sambil-sambil goreng-goreng tu, ingatlah apa yang korang letak dalam tu. Okay, lepas tu YM ada kongsi juga apa point dia adalah garam. Korang garam, apa penyebab garam ni? Garam dia penyebab darah tinggi. So kalau boleh elakkan garam halus yang putih tu, yang putih bersih tu. Sorry YM punya tudung ni, ya Allah, lantuk lah kan, nak jogging, nak morning walk je pun tak gosok pun tak apa. Ni bukan tak gosok, ini memang pattern dia berkedut ni. Okey, yelah korang sembang lah, nak datang rumah pergi datang rumah. Mas Anwar dengan Hafizah. Okey, garam kalau boleh guna pakai garam bukit je, yang kristal tu. Korang ada cakap kan garam kristal, garam daripada warna pink tu kan. Pakai garam tu lagi bagus. Garam bukit. Okey, tak kisah jenama apa. Okey. So tu garam penyebab darah tinggi, elakkan garam. Lepas tu YM ada kongsikan hari tu makanan yang dalam tin. Apa dia, canned food ataupun canned drink, tu semua tu tak boleh. Ada dia akan menyebabkan masalah liver. Datang rumah. Yelah, datang rumah lah korang. Nanti YM menyusul. Okey. Canned food ataupun makanan yang daripada dalam tin, terutama kalau yang bahayanya dah lah makan dalam tin yang kita ada expiry date. Dah lah ada expiry date. Lepas tu bila kita nak makan, kita masuk pula dalam microwave. Bila masuk dalam microwave, kau makan pula directly. Itu yang macam agak berbahaya. Okay, thank you lagi penambahan lagi menonton ni. Ya Allah, cepat. Siapa yang boleh share? YM nak share last point untuk 15 perkara yang tak boleh dimakan. Assalamualaikum, selamat pagi YM. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Azhari. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Azhari masuk dalam live YM ni. Yang YM saja recap balik, termasuk sardin dalam tin tu ke kat YM? Yelah. Apa-apa yang dalam tin. Kak YM risau kan. Korang, benda ni, ya Allah, benda yang ada dekat dapur tu, benda yang biasa yang kita beli-beli, semua benda-benda yang tak boleh dimakan. Tapi jangan bimbang, dalam 15 benda yang korang tak boleh makan tu, banyak lagi benda yang kita boleh makan. Topik apa ni Kak YM? Okey. YM kena beritahu balik topik apa. YM ulang balik, topik hari ni adalah yang 15 perkara yang tak boleh dimakan tu. Dan hari ni adalah last yang bukan YM ada dah kongsi 3 hari, termasuk hari ni dah 3 hari YM kongsi 5 ada beberapa poin YM dah kongsikan 2 hari. So hari ni adalah last yang YM nak kami dah sampai Singapura. Hari ni ada last 15 poin ni. Hari ni last yang YM nak kongsi. Ni hari yang pagi ni YM sekarang ni YM recap balik apa yang YM dah kongsi. Pasal canned food, tak boleh makan. Lepas tu pasal margarine. Margarine YM pun dah cerita hari sebelum ni. Margarine, sebab apa tak boleh margarine? Sebab dia ada synthetic oil. Dia boleh sebabkan dia ada letakkan omega 6 tu yang jadi terlebih, sebab dia jadi bahan yang orang kata dia nak jadikan dia beku apa semua kan, jadinya dia akan terjadinya ada omega 6 yang lebih. Dia ada omega ni sebab dia ada omega 3, omega 6, ada omega 9, di mana benda ni kalau dia stabil dia bagus. Tapi sekarang ni yang kalau margarine ni dia menyebabkan omega 6 ni jadi lebih, dia punya ratio dia terlalu terlebih, so dia akan menyebabkan kita akan jadi sakit-sakit badan. Margarine kalau korang makan dengan buat kek ke, buat kuih ke, buat makan letak dekat dalam roti ke, tu elaklah kalau boleh. Okey. Lagi YM ada cerita pula pasal yang kuih muih. Hari tu ada cakap pasal kuih muih, iaitu tepung lah. Pasal kuih muih kan. Contoh jangan kuih-kuih yang manis. Ini gula yang tak nampak. Daripada kuih-kuih manis ni, daripada gula yang tak nampak. Sebenarnya dia adalah berdasarkan gula, tapi poin dia kat sini yang kuih muih ni dia disebabkan macam gula yang tak nampak. Tadi yang cakap gula yang nampak, yang memang kita taruh sendiri, nak buat dalam gula, nak buat dalam masakan, yang kita nak bagi lauk tu sedap contoh kan. Yang ni pasal yang kuih muih ni adalah gula yang tak nampak. Kalau boleh perkara yang paling dielak-elakkan adalah kuih donat. Ini daripada Dr. Nurdin Darus lah cakap kuih donat. Nak ada kuih donat tu kan, yang ada coklat, yang ada apa dia letak yang ya Allah YM macam dekat
apa nama? Apple, Big Apple lah, yang dekat Dunkin Donut tu kan macam-macam kan. Ada warna pink, merah, coklat, hijau, bla bla bla. Gitu kan. Okey. So nak cepat ni. Takut korang ada yang nak bersarapan ke kan. Hati-hati apa yang korang nak sarapan ni. Okey, so siapa lagi yang ada ni bolehlah share ada point ni. Ini dah the last point ni Wak Em nak cerita ni, baru nak masuk ni. Last point yang Wak Em tak cerita lagi. Jam jelly topping. Iya, kalau dia sebabkan dia ada gula. Whatever tu, janji dia ada benda-benda dasarkan gula. Okay, so cuba teka lagi, apa lagi point? Korang ada tak yang tulis? Mesti tak rajin nak tulis kan? Apa dia yang dah kongsi yang 9 point yang sebelum ni. Ada 2 hari sebelum ni, yang ada kongsi 9 point sebenarnya. Nak yang cerita balik ke? Nak ke ni? Cuba komen sikit. Nak ke nak balik ni nak cerita ataupun nak kata YM next apa benda? Apa bendanya next ni YM? Cepat komen. Nak tahu next ke ataupun nak YM recap balik? Best ni yang last kali ni. Benda yang korang macam ya ke? Ni. Wak Em nak cakap apa yang poin yang 5 yang terakhir ni. Cepat. 5 yang terakhir. Apa dia 5 yang terakhir ni? Wak Em nak cakap. Itu dah Wak Em dah cakap pasal tepung-tepung kan. Yang mana yang kulit pie crust tu, tepung-tepung roti-roti tu, gandum-gandum tu boleh menyebabkan kita akan jadi ada pula ketuk-ketuk. Clear tak? Ada pula ketuk-ketuk kan. Sebab dia orang ni tengah renovate rumah dia orang ni. Okey, nak tahu apa yang berikutnya kan? Okey. So, artificial sweetener ni yang Wak Em ada cerita juga kan? Artificial sweetener ni pemanis tiruan. Yang contoh apa? Cuba korang jawab. Cuba korang kat sini. Big Apple sedap tu. Wak Em kurang sikit. Nak yang next. Okey. So, artificial sweetener. Cuba bagi tahu apa, korang tahu tak apa artificial sweetener, pemanis tiruan? Cuba beritahu. Tahu tak yang kat sini? Artificial sweetener, pemanis tiruan. Tahu tak? Macam dia bukan stevia. Wak Em dah cerita kot sebenarnya. Dia stevia which is bagus. Apa dia? Artificial sweetener ni dia akan menyebabkan kita ketagih. Dia sebab dia kan contoh okey, ni Wak Em nak beritahu apa dia artificial sweetener sebab korang ada yang tak jawab kan. Amalkan pemakanan sunnah. Ya betul, Muhammad Baharudin. Yes, betul sebenarnya. Pemanis tiruan creamer. Dia bukan pemanis tiruan creamer ni bukan. Dia bukan creamer yang daripada tin tu, bukan. Dia yang macam contoh ya Amisan. Kredit tu Pak Usu. Dia pemanis tiruan yang kita tak nampak kan, tapi dia sedap, penyedap. Macam contoh, korang ada tak rasa macam teringinnya nak tarik contoh kan, teringinnya Nescafe Ice contoh, sebab korang ada perasaan ketagih nak kan. Kadang-kadang Mak Em pun pernah dulu lah macam ya Allah, bestnya tekak ni kan, kalau ada rasa dia macam ada merangsang kita punya dekat kita punya tekak ni kan, dia ada macam merangsang untuk kita rasa teringin. Sebab mindset kita rasa teringin. That's why benda tu timbul adalah tu yang jadi penagih pula. Dia dah jadi ketagih. Susu pekat manis. Ya betul. Yes, Muhammad Baharudin. So kalau korang boleh kongsikan sharekan live ni. Kalau korang rasa bermanfaat, kongsikan sebab Wak Em nak bagi lagi macam-macam background lah kan. Silap lah pula kat sini sebab Wak Em ada kawasan yang tengah buat renovation. Contoh lagi satu, Pak Usu tak perkena teh tarik dan teh ais boleh menggigil. Itu dah kronik lah tu. Dia sebabkan dia dah ada ketagih kat situ. Sebab contoh yang tu 3 in 1. Itu dia yang pemanis tiruan tu. Yang pemanis tiruan tu adalah yang 3 in 1. Macam kita ada buat Milo ataupun Nescafe 3 in 1 yang ada sachet tu kan. Lah pakcik ni. Tu. Itu yang lagi bahaya tu. Memang lagi kuat gila manis dia weh. Okey. Lagi point dia adalah yang next ni Wak Em nak cakap yang MSG. Alah, korang pun tahulah MSG kan. Apa dia MSG? Dia boleh menyebabkan apa MSG ni? Korang jangan tak tahu. Dia boleh menyebabkan neurotoxic. Ini Wak Em catat macam-macam bunyi kan. Ya Allah. Sebab apa? Wak Em live lambat sikit. Sebab diorang ni datang lambat tadi. Dengan ayam, dengan apa. Ya Allah. Subhanallah. Rasa macam kami kat sebelah kat Wak Em.
Oh ya ke? Mas Anwar ada rasa terganggu tak? Kalau rasa terganggu, YM kena mencari pot lain lah. YM akan kena pindah cari pot lain. Cuba komen sikit. Tak apa Kak, janji mesej ni memang Ajinomoto termasuk MSG. Yelah, MSG, Ajinomoto. Sekejap. Sekejap Boleh je kat situ ke? Boleh tak terganggu dengan bunyi tu. Betul ke? Kalau tak terganggu, YM statik balik. Pergi balik. Pergi balik. Aduh. Sorry korang. Sorry. Tak ada masalah pun. Yelah sebab korang rasa macam korang rasa macam YM ada dekat dengan korang kan. Tu yang rasa macam alamak terganggu ke dengan bunyi ketuk tu. Allahu Akbar. Inilah nama dia, challenge. Patah balik lah. Milo minuman bertenaga. Yes. Yelah Milo minuman bertenaga. Padahal racun tu. Ya Allah. Okay. Apa tadi poin dia? Apa tadi? Makanan yang apa tu? Boleh duduk situ. Duduk mana? Ni Pak Osu. YM dah duduk sini balik dah ni. MSG ni, okey, dia sebenarnya yang MSG contohlah dia ada kat dalam mana-mana yang barang-barang makanan-makanan yang dah di apa tu? Oh, sebab Kak YM guna mic tu yang jelas dengan suara Kak YM okey. Alhamdulillah. So maknanya sound effect tu tak terganggu sangat Ayo Pak Osu. Kalau tak terganggu, YM teruskan. Teruskan boleh ke? Sebab ada orang tengah-tengah buat renovation dengan ayam dekat situ kan. Ayam tu memang buat dekat situ. Dia ada reban dekat situ rumah orang tu. Okey. Tak ada pun. Okey. So, YM teruskan je lah. Alhamdulillah, mic ni membantu Alhamdulillah, mic ni membantu untuk korang dengar dengan lebih jelas apa yang YM nak cakap. Yang pasal MSG ni sebenarnya, dia menyebabkan protein enhancer. Sorry. Korang perasan kan? Kalau dalam satu barang-barang kan, dia tak tulis dah dekat dalam dengan Alhamdulillah Muhammad Baharudin jelas dengar. Okey, alhamdulillah, thank you. Dia sekarang ni marketing kan, dia tak tulis tahu dekat dalam packaging apa-apa, dia tak tulis dah MSG. Dia dah tak tulis dah MSG. Sebab apa? Kita tahu bila dia tahu orang ramai sekarang ni bila kata MSG je orang semuanya akan elak. Tapi sekarang dia akan tulis apa tahu? Dia ada term dia. Ni macam Dr. Nordin Harus lah, dia kata dia orang akan letak perkataan protein enhancer. Dia macam nampak bagi sedap je ayat kan, protein enhancer atau menaikkan. Enhancer ni macam enhance kan, macam memberi yang membaguskan, membanyakkan, membangkitkan protein macam tu. Jangan. Kalau ni ada perkataan protein enhancer tu bahaya. Lagi. Next, cuba next. Nak cakap next apa dia? Cepat cuba komen. Next. Menyedapkan. Ya betul. Protein enhancer. Penyedap protein enhancer. Yalah, dia macam menyedapkan, dia menambahkan, dia menggair. Entah apa benda lah. So, apa lagi? Cuba cakap. Nak orang teruskan ke? Cuba cakap, komen kat situ. Apa lagi? Okey. Poin yang lagi satu adalah soya protein. Soya protein. Mesti korang cuak kan? Alamak. Alhamdulillah Pak Usu. Next. Okey. Soya protein. Orang kata soya protein. Alamak. Tak pakar lah Kak tu yang kena dengar Kaknya live. YM pun bukan pakar, tapi YM ada mendengar. So bila kita dah dengar, kita dah gali ilmu, so kita kongsilah kat kawan-kawan, betul tak? Okey, soya protein ni apa tahu? Yang maknanya yang macam dia bukan yang macam okey, kan kalau kita buat soya, kita masak, kita perah sendiri, itu tak apa, tu bagus. Soya which is bagus sangat-sangat. Soya sangat bagus, tapi dia jangan yang dah dibuat apa tahu. Contoh orang macam bodybuilder lah. So siapa kat sini yang dia adalah bodybuilder ataupun yang nak kasih otot-otot masa-masa tu, dia akan minum yang protein daripada protein soya protein tu. Itu adalah orang panggil protein shake tu. Itu sebenarnya daripada soya tu janganlah. Itu sebenarnya pun berbahaya. Dia kalau macam soya daripada tempe, mula-mula kan YM dengar saya protein mesti ada kaitan dengan GMO dan non GMO dan
soya protein mesti ada kaitan dengan GMO dan non-GMO. Ya. GMO ni dia adalah apa panggil YM tak cakap lagi pasal GMO tu. GMO ni dia sekejap YM check balik GMO. Sebab biasalah kita bukan pakar kesihatan kan. Waalaikumsalam khair. Sorry. GMO ni GMO ni adalah genetically modified organism. Asal usul daripada buah atau sayur tapi dah bertukar kepada dia dah bertukar. Macam daripada asal tu dia dah bertukar. Jadi bila masuk ke dalam badan kita, so badan kita ni tak boleh nak trace benda ni apa. Macam tu lah. Dia sebagai dia macam dia dah kena modified kan. Contoh mungkinlah tu yang macam si Pak Usu cakap, dia kata protein berkaitan dengan GMO. Macam tu lah. Okey. Soya bagus sangat. Ya betul. Siapa kat sini Mas? Siapa kata Cik Fuad? Cik Fuad mana? Boleh bida. So kalau siapa tak setuju, sesiapa tak setuju atau sesiapa yang boleh nak komen, jom kita berinteraksi kat sini. Mungkin boleh bagi idea, bukan bagi idea, mungkin boleh bagi pandangan. Adakah apa yang YM cakap ni betul atau tak ke apa ke? Sebab YM ni bercakap berdasarkan daripada Dr. Nordin Darus. Siapa yang tak kenal Dr. Nordin Darus, korang boleh Google, korang boleh cari kat Facebook dia. Memang hari-hari setiap malam dia akan buat Facebook live pada setiap jam 9.45. Husband YM memang akan setiap malam memang akan dengar Dr. Nordin Darus punya live 9.45 malam. Dan dia ada dalam YouTube dia banyak gila. So YM ni hanya memudahkan je antara kita dengan korang. YM memudahkan sebab korang takkan mencari pun ilmu pasal tu, betul tak? Sebab mungkin korang rasa kita rasa sihat, so kita tak perlu rasa nak cari tips-tips tu, betul? Orang lain makan makin sihat je. Janganlah cakap macam tu. Halo Azhari. Kita rasa ya ke dia sihat? Tu yang kadang-kadang yang tiba-tiba sudden death. Sihat gila-gila sihat. Tapi tengok-tengok sudden death. Kan tak nak lah macam tu. Sebab dia tak pernah pergi check up pun. Rupanya dia dah ada benda yang tak betul dalam badan dia. Tu yang jadi sudden death. Okey. Banyak kan kes-kes orang muda pun boleh jadi sudden death. Okey. Pasal apa tadi? Yang protein shake tu elakkan. Lepas tu yang pasal tempe tu bagus, sebenarnya lagi bagus makan. Bila macam ni, masa yang Dr. Nordin Darus dia kata protein kan, soya tu kata macam tak boleh makan, elak YM dah tak boleh makan dah lah. Kita orang ni memang yang suami dah lah Jawa kan, makan dah memang itulah favourite dia. Betul kawan, selalu lantak je apa depan mata, sedar-sedar esok dah tak bangun dah, na'udzubillah. Dia sedar-sedar tak ada depan, esok tak sedar bangun. Rupanya dia orang kata kan, kalau rupanya bila kita tidur, kita tak rupanya dah berada di alam lain. Maknanya kita macam dalam mimpi. Lepas tu kita ada bau-bau tanah. Rupanya kita dalam kubur. Tak tahu. Itu tak tahulah. Itu YM mana dengar daripada ceramah mana. Tak adalah, biasalah kita dengar-dengar kan. Kita daripada sedar-sedar nanti kita ada bau tanah. Rupanya kita macam kita mimpi bau tanah tu, sebenarnya kita dah dalam kubur. Allahu akbar, na'udzubillah. Ya Allah, tak cukup amalan lagi. Sekejap. Mas benar nak pergi kerja. Okey. Apa lagi? Pasal soya protein. Itulah bila doktor kata tak boleh makan soya. Aduh, dah lah suami Jawa kan. Malah dia dah sedih dah, dia dah frust dah. Lepas tu dia gali lagi apa yang Dr. Nordin Darus punya next. Maksudnya adalah dia jangan yang macam protein shake tu lah contohnya. Yang original buat tu okey. Macam contoh soya, macam contoh tempe, tahu. So bagi korang-korang yang suka tempe, apa benda tu, very good. Okay, jom kita makan tempe. So siapa kat sini yang tak suka makan tempe? Cuba cakap, siapa yang tak suka? Cuba. Sebab ada kawan-kawan YM ada tak suka tempe. Aduh, ruginya. Siapa kat sini yang ni, yang tak suka tempe? Kalau rasa tak suka tempe, buat sukalah ya kau. Yang mana ada pasangan Jawa. YM memang asalnya tak pernah rasanya dulu arwah mak dulu makan tempe bagai. Tapi bila kita dah berkahwin dengan orang Jawa, dia secara automatiknya dia macam okey, sedap, boleh makan macam tu. Goreng-goreng, buat goreng kunyit pun boleh, atau buat macam sambal ke apa ke. Kita memeriahkan macam manalah daripada tempe tu, betul? Alhamdulillah. So apa lagi point cepat? Nak cakap next ke? Mata-mata ada lagi mata ni. Kalau korang boleh share lah kan, untuk nak memeriahkan YM punya pagi ni. Mungkin YM sebabkan terlambat lah sikit ni. Selalunya YM akan bagi buat morning walk sambil berjalan, sambil buat sharing. Tapi takut dah korang nanti takut tak selesa apa yang YM bercakap. Korang
YM bercakap, lepas tu rasa macam tak selesa dengan mengah-mengah kan. Best tempe, goreng garing-garing bagi masin-masin sikit. Yang penting masin tu kena letak apa? Kena letak garam bukit. Pok Su, letak garam bukit. Jangan letak garam biasa. Okay, next. Thank you. Jawab yang tanda tanda right apa yang dah sampaikan. MSG dah. Soya protein dah. Makanan sihat mana ada orang beli dan makan? Makanan sihat mana ada orang beli dan makan? Makanan sihat sebenarnya kena buat sendiri. Betul. Okay, last point. Dah last ni. Ya Allah, kejap je dah last point. Last point adalah menatang ataupun benda-benda yang daripada vending machine. Sebenarnya tak kisahlah dalam vending machine tu, tak kisahlah air ke, makanan ke, kedis ke, coklat ke, apa ke. Kalau boleh elakkan, jauhkan daripada mesin-mesin tu. Jauhkan. Jauh. Cuba teka. Kenapa? Cuba teka kenapa vending machine. Wak ni pun tersurprise juga bila Dr. Nordin cakap macam tu. Cuba teka. Kenapa kita kena elakkan yang pada vending machine tu? Of course lah, satu point dia dah tentulah benda-benda dalam tu yang ada MSG, dah tentulah benda jajan-jajan tu MSG, dah tentulah dalam tu, betul tak? Lepas tu dah tentulah benda tu daripada air, tin apa semua yang dah ada expiry date, apa semua yang dah tentu gula kan. Lagi satu point yang YM tak sangka apa? Walaupun kita nak beli air mineral dalam vending machine tu. Cuba teka. Kenapa? Teka. Cuba komen. Kenapa kalau boleh kita elakkan beli daripada makanan ataupun minuman daripada vending machine? Sebab ada preservatif. Preservatif tu apa? Olahkan Pak Su. Cuba olahkan Pak Su, Hamizan. Sebab ada preservatif. Bahasa tinggi sangat. Cuba olahkan dalam bahasa yang mudah difahami. Kan? So korang ni ke sebab ada tikus? Pandailah Pak Su. Sebab ada tikus. Bila ada tikus, diorang memang akan letak apa? Akan letak racun tikus. Dia preserve nak elakkan benda tu, untuk perlindungan benda barang-barang dalam tu, diorang akan letak racun tikus. Preservatif tu pengawet bahan-bahan kimia bagi tahan lama. Yelah, yang dalam makanan tu dah memanglah kita tak boleh nak makan sebab ada manisnya, ada MSG-nya, ada benda-benda yang itulah kan, betul tak? Yang jajan, coklat, apa semua tu, air, even tu yang Wak cakap tadi, even air mineral pun kalau boleh elakkan beli daripada vending machine tu. Sebab kan dia ada diorang akan letak racun tikus dalam tu. Gitu. Sebenarnya. Okay. So, cuba korang tulis balik siapa kat situ, siapa yang rajin, boleh tulis balik apa yang korang dah dapat rasanya dalam 15. Sebenarnya YM dah cerita dah 15 dah sebenarnya hari ni. YM dah cerita 15. So korang mungkin boleh share. YM akan ulang balik based on YM punya take note ni. YM ada buat take note YM bukannya main cakap-cakap lanjan macam tu je. Okay. So siapa yang ada point kat sini, siapa yang boleh tulis, mungkin ada yang malas nak tulis kan, YM nak ulang lagi sekali ke apa ke. Mungkin yang ada yang baru masuk ni, thank you, terima kasih sebab yang mana yang menonton YM punya live pagi ni. Alhamdulillah bagi korang yang nak rasa lebih jelas, lebih clear, nak dengar benda ni lebih telus, sebab YM bukan pakar kesihatan, YM bukan pakar perubatan, YM bukan pakar kecantikan nak cerita benda ni. So korang mungkin bagusnya korang carilah sendiri ilmu ni, info ni untuk korang juga. Pergilah cari Dr. Nordin Darus di dalam FB atau di dalam YouTube. Okey, sebab apa yang YM cerita ni memang itulah juga yang apa yang Dr. Nordin Darus akan cakap. Okey, so YM ulang balik, boleh boleh tak ulang balik? Ini memang YM akan ikut urutan point last kali ni. YM akan cerita last kali ni daripada step one by one. Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? YM cerita point sahaja. First adalah gula. Gula yang sengaja ataupun gula yang nampak. Itu korang faham sendirilah kan, gula yang nampak tu gula apa.
Yang kedua adalah susu moden ataupun susu yang dah diproses. Susu-susu tin-tin, susu-susu apa-apa susu yang dalam botol-botol ataupun yang dalam yang yalah botol lah. Bukan botol ataupun yang dalam, ya Allah, macam air kotak, susu kotak tu semua tu, itu yang dah diproses, tak elok. And then susu low fat apa semua tu lagilah. Dia poin ketiga adalah susu low fat. Dia kalau ikutkan Dr. Nordin Darus ni punya point, dia untuk susu tu dia dah jadi point dia, ada 2 lagi point kat situ. First, gula. Okey, gula yang nampak. Kedua adalah susu moden yang dah diproses. Ketiga adalah susu low fat. Contoh mayonis, Thousand Island semua tu. Okey. Okey, apa yang keempat? Yang keempat adalah daging ataupun ayam yang dah diproses tu. Contoh ayam yang dah diproses, contoh macam sausage, contoh macam pepperoni, contoh macam nugget, itu yang dah diproses. Dan juga jangan makan ayam yang kita rasa ayam tu segar tapi kita makan hari-hari pun tak boleh sebenarnya. YM ni cakap untuk diri sendiri juga tahu. YM pun sekarang ni buat untuk diri sendiri. YM pun bantu untuk family YM juga. Jangan makan hari-hari. Waalaikumsalam Hafizu Piju An-Naim. Subhanallah. Nak sebut Hafizu ke? Waalaikumsalam Hafizu, thank you. Korang daripada mana? Kalau boleh cerita korang daripada mana yang tengah tengok ni. Okey. YM yang mana yang baru masuk ni, mungkin korang boleh tengok daripada live YM punya, yang YM akan save video ni. Don't worry. Okey. Nombor 4, YM dah keempat dah ni. Jangan makan ayam yang hari-hari. Sebab apa? Ayam tu sebenarnya makan dedak dan yang mana injection. Dan jangan ingat ayam yang gebu-gebu, gemuk. Dia gebu. Contohlah YM pergi, contoh dia beza. YM biasalah kita dah beli ayam ni macam-macam tempat. Contoh first kita pergi daripada high end, medium end, medium range, high range, medium range, sampailah ke yang dekat-dekat kampung kan. Okey, YM dah tengok 3 tempat. Maksudnya ayam organik macam mana kat YM? Yalah, ayam organik bagus. Macam tu lah yang bagus. Dia apa tu, cara macam mana, apa yang dia makan tu. Dia yang penting Hafizu, ayam apa dia makan apa. Dia jangan makan dedak je sebenarnya. Okey, ni YM nak cakap. Saya dari Kota Baru. Allahu Akbar, jauhnya Hafizu. YM daripada Meru Kelang, Selangor. Alhamdulillah jauh pandangan mata Okey. Nak cakap pasal ayam ni, YM dah pergi 3 tempat ni. Daripada yang high end ni, contoh YM pergi yang Jaya Grosel. Jaya Grosel tu kan tempat yang elit-elit punya ni kan. Tengok ayam dia memang gebus apa benda. Dia punya, bila kita cuci ayam tu, dia memang berbeza tau. Bila kita cuci bersih, berbanding kalau kita beli ayam macam dekat Giant, kat Tesco contohnya, dia macam nampak tak segar sangat. Dia macam bila kita basuh dengan air limau contoh kan, dia macam tak kenyal-kenyal. And then kalau kita pula beli yang dekat yang low range, yang kita beli dekat kedai-kedai, kat kedai Aceh contoh kan, yang orang kata ayam segar tapi dia ayam daripada Aceh kan, dia okey sikit. Cuma dia yang pastinya dia kena ayam tu makan apa. Tadi YM dengan husband pergi ayam dekat kedai yang ayam segar tu dekat tepi jalan tu. Dia ayam segar yang memang dia potong, memang dia proses kat situ juga. Dia sembelih, dia basuh ayam semua dan dia potong kat situ juga. Memang kita terasa lah ayam tu masih panas lagi, dia punya proses tu kan. So bila ada ayam yang ayam kampung tau kat situ, YM sangat nak tanya ayam kampung macam apa dia makan. Saja YM tanya, bang, ayam kampung makan apa? Sebab ayam tu masih belum potong. Ayam tu masih lagi tengah comel-comel kan. Kecil je kan. Kita rasa macam makanan yang sihat ni konon kan. Bila dia tu, ni bagi dedak. Dia bagi dedak, dia kata. Allah. Macam tu lah. Contohnya, ayam tu dia makan apa? Kita bukanlah kata tak boleh makan ayam tu hari-hari. Contoh. Okey. Itulah. Dah cerita pasal ayam daging mak tu kan. Itu dah keempat. Satu lagi. Lagi sikit. Okey. Yang ayam yang diproses ni, sebab apa? Dia akan menyebab kanser. Sebab dia ada bahan nitrite. Nitrite. Benda tak? Nitrite ni, sebab dia kata lagi ayam yang diproses, contoh macam nugget apa semua tu, lagi bahan diproses, lagi banyak yang original meat tu, lagi kurang original meat tu, lagi banyak yang bahan lain.
Dia tak banyak bahan lain, bahan original tu tak banyak. Jadi lagi diproses, lagi bahan original daging tu lagi tak banyak. Gitu. Akan boleh menyebabkan kanser. Dan yang tengok perasan kan mak-mak kita, ni Dr. Nurdin dah cakap lah, kalau orang kampung dulu-dulu dia makan apa semua sihat apa semua, tapi orang sekarang, orang tua-tua sekarang kebanyakannya pun umur tak panjang sangat. Tak berapa nak panjang sangat orang tua-tua sekarang sebab anak-anak dia macam menyuapkan mak dia makan apa. Anak-anaknya ni suapkan makan benda-benda yang macam Wak Em cakap tadi lah, yang tersenarai tu. Tu sebab orang-orang tua-tua sekarang ni ramai pun umur agak pendek berbanding orang dulu-dulu. Contohnya gitulah. Okey. Alhamdulillah siapa yang masih kekal lagi tengok live Wak Em ni. Okey, itu yang pasal ayam yang nombor 4. Okey. Lepas tu nombor 5 adalah GMO. GMO ni adalah Wak Em tak erti sangat nak ulas, tapi korang mungkin boleh tahu, boleh cerita atau mungkin korang boleh komen apa dia yang GMO ni. GMO ni adalah genetically modified organism. Dia dah diubah suai. Daripada bahan tu dia dah ubah suai, dia macam Wak Em tak berani nak kupas lah GMO ni. Elakkan benda daripada GMO. Korang gali sendirilah apa dia GMO tu Betul Wak Em ni tak cerita betul-betul. Okey, yang keenam apa dia adalah minyak. Minyak adalah kalau boleh jangan pakai minyak sayur ataupun minyak jagung semua tu. Dia seeloknya adalah minyak kelapa sawit ataupun minyak kelapa dara, lagi bagus. Dan kalau boleh minyak tu pun korang sebenarnya agak kos tinggi juga kalau korang pakai minyak zaitun. Tu sebenarnya lagi bagus sebenarnya. Dan janganlah beli minyak zaitun pun, korang kena tengok minyak zaitun ni dia sebenarnya yang ada yang tak boleh dimasak, ada yang boleh dimasak. Macam itulah. Okey. Lagi satu, minyak kalau dah goreng berkali-kali, janganlah goreng dah berkali-kali gitu. Ini sorry siapa yang baru masuk ni mungkin macam alah apa Wak Em ni asyik cerita benda yang sama je. Sebab Wak Em ni ada orang yang baru masuk ni kan. Wak Em just nak bagi recap je. Sebab sekarang ni Wak Em dah beritahu dah semua. So sekarang ni dah hujung-hujung dah ni. Dan ni dah hujung-hujung live Wak Em dah ni. Wak Em nak recap balik. Ini dah jadi poin yang ke-6 dah berkaitan dengan minyak. Okey, yang ke-7 adalah garam. Jangan makan garam biasa putih tu, garam yang putih tu jangan makan. Makanlah garam yang garam bukit. Sebab apa? Garam boleh menyebabkan darah tinggi. Lepas tu nombor 8 dah nombor 8 dah ni. Take note dah nombor 8, canned food ataupun canned drink. Yang mana daripada minuman daripada tin, yang terutama yang berbahaya apabila yang dah direct kita panaskan dalam microwave, yang boleh makan terus. Itu bahaya, elakkan. Yang mana yang ada makanan yang ada expiry date. Okey, yang ke-9 adalah margarine. Margarine sebab dia ada synthetic oil di mana yang berfungsi untuk mengeraskan bahan dia tu. Dan dia menyebabkan bahan yang bagi mengeraskan benda tu, dia menyebabkan dia kelebihan daripada omega 6. Kita sepatutnya omega ni semuanya bagus. Omega 3, omega 6, omega 9. Tapi bila salah satu omega tu dia berlebihan, dia akan jadi benda menyumbang penyakit lah. Jadi bila omega sekarang ni, margarine tu dia menyebabkan omega 6 tu terlebih-lebih. Hafiz kata tak apa, saya minat pemakanan sihat. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi Wak Em bukan pakar pemakanan jangan korang condemn Wak Em. Wak Em bukan pakar pemakanan. That's why kata kau tak pakar pemakanan tapi kau nak bercerita apa hal. Tak kisahlah sebab Wak Em nak berkongsi daripada apa yang Wak Em dengar daripada pakar lain, daripada pakar yang betul Wak Em kongsi. Allah hantarkan pakar tu, pakar tu dah memang pakar bab kesihatan kan, pakar pemakanan. Dan Wak Em ni Allah jentikkan hati Wak Em untuk kongsikan apa yang Wak Em dah tahu daripada diorang tu untuk bagi tahu kat korang. So Allah jentikkan hati korang untuk tengok live Wak Em ni. Allah jentikkan hati korang untuk tengok live Wak Em ni, dengar kongsi Wak Em. Dan Allah mungkin Allah jentikkan hati korang untuk share live Wak Em ni. Share untuk live Wak Em ni kan. Siapa yang belum follow like page Wak Em, korang boleh dapatkan follow page Wak Em untuk dapatkan notification next. Wak Em akan cerita apa next ni nanti. Next live Wak Em ni nanti Wak Em beritahu apa tajuk Wak Em. Okey. Nombor 9 tadi pasal margarine. Apa dia nombor 10? Kuih muih. Kuih muih yang berdasarkan apa? Kuih muih yang kita kata gula tak nampak. Contoh banyaklah, semua kuih muih memang kata bahan manisan kan. Itulah dia. Kuih-kuih dan terutama sekali macam contohnya kuih donat. Dia banyak sangat gula ke apa. Ini Dr. Nurdin Darus lah yang beritahu contoh. Sebab dia apa tahu, menyebabkan kulit-kulit gatal. Kalau kata gula yang berlebihan ni menyebabkan kulit-kulit gatal dan menyebabkan acne, jerawat. So sesiapa yang korang yang ada masalah jerawat, elakkan benda yang bergula ni tadi.
Jangan kata korang nampak makan gula yang korang tu tak buat. Tapi contoh nak buat air teh kononnya tak nak letak gula. Memikirkan takut kita kata ada menyebabkan kegatalan kulit ataupun menyebabkan akne kita kan. Dia yang bahaya ni gula yang tak nampak. Macam dalam kuih semua tu korang elak kan. And then nombor 11 apa dia? Nombor 11 yang pasal tepung-tepung kulit pie yang keras tu dia menyebabkan ada gluten. Dan kalau orang yang tak tahan pasal tepung ni, dia akan menyebabkan cirit-birit dan akan menjadikan muntah-muntah. Itu yang bagi orang yang lepas makan je dia akan jadi cirit-birit. Lepas makan je memang nak kena jentik yang tak ikut tu kan. Kak Fazila. Memang nak kena jentik yang tak ikut tu kan. Okay. So itulah dia. Gelap pula. Yang macam gandum-gandum tu semua tu. Okay, bagi korang yang lepas makan, apa pasal cirit ni? Apa pasal lepas makan je tak selesa kan? Maknanya korang mungkin alahan bagi memakan tepung terutama macam tepung gandum, whatever tepung tu lah. Gitu. Okey, dah nombor 12 ni. Nombor 12. Sikit lagi. Okey, nombor 12 ni yang artificial sweetener, pemanis tiruan. Apa dia pemanis tiruan tu? Yang macam 3 in 1, creamer. Dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan salah satu bahan yang boleh menyebabkan kanser. Dia menjadi bahan penyedap dia sebenarnya. Bila dah jadi bahan penyedap dan kita akan jadi macam ketagih. Itulah macam kita akan rasa teringin. Bila kita ada rasa kerangsangan kat sini, kita rasa macam teringinnya nak kata minum teh tarik, teringinnya nak teh Nescafe macam tu lah. YM dah rasa benda tu, tahulah. Jadi that's why YM tahu, YM dah rasa, that's why YM cakap. Kita akan rasa kat tekak tu rasa teringin. Itu yang bahaya tu sebab dia dah jadi ketagih. Elakkan YM pun even sekarang pun terasa teringin tapi macam ya Allah aku nak sihat macam tu. Lepas tu nombor 13 MSG. MSG ni akan menyebabkan nerve. Dia ada neurotoxin. Dia ada kat dalam MSG ni, dia ada kat dalam sausage, dia ada dalam pewarna. Jadi dia akan menyebabkan nerve saraf-saraf ni. So elak-elakkan layan MSG ni sebenarnya. Okey, nombor 14. Sikit lagi. Nombor 14 apa dia? Soya protein. Soya protein adalah yang daripada yang protein yang shake yang powder tu. Itu orang bodybuilder yang akan selalu makan. Itu jangan kalau boleh. Dia kalau lagi bagus yang soya yang memang kita buat sendiri, masak, buat sendiri, minum. Itu lagi bagus. Orang pun ingat tempe tak boleh makan, tapi sebenarnya tempe boleh lagi. Tempe dengan tahu. So jom makan tempe dan makan tahu. Muka pun nanti muka tempe. Okey, last sekali yang mana yang baru masuk ni. Last sekali macam bobatin kan. Bobati. Tu manis weh. Ya Allah, Kak Fazila. Okey, nombor 15 vending machine. Elakkan pergi dekat dengan vending machine sebab apa? Dah dalam tu dia ada bahan manis, bahan MSG, dah dia ada bahan apa macam-macam kan. Tapi even air mineral dalam tu pun kalau boleh kita elakkan. Sebab apa? Dalam vending machine tu ada dia orang meletakkan racun tikus. Gitulah. So dah settle hari ini punya sharing 15 perkara yang kita tak boleh makan. Jangan kita fikir stres apa yang 15 perkara yang kita tak boleh makan ni. Banyak lagi benda yang kita boleh makan. Enjoy your life dengan food lain boleh. YM pun tengok macam husband dia kontrol sangat sebab kita terasa kita stres tengok. Tapi sebenarnya dia enjoy je. Wah, dia yang tulis. Ya Allah, Pak Usu. Subhanallah. Yes, you are champion. You are great. You are powerful. You are awesome, Hamizan Zulkifli. Tu dia. Siapa yang nak tengok? Yes, cantik lah. Thank you Pak Usu. Pak Usu ni dia Hamizan. Dia bukannya Pak Usu yang dah tua-tua Pak Usu. No. Dia bujang lagi ni, muda. Thank you so much. Dah ada pun orang tuliskan. So, take note je kat situ. Esok korang pastikan apa YM nak kongsikan esok. Topik esok YM adalah lanja-lanja. Okey, jom kita lanja. Okey. Apa kita nak kongsikan esok? Korang siapa yang belum like atau follow page YM ni, korang pastikan like dan follow sebab nanti korang akan dapat notification pagi-pagi YM akan kongsikan. Apa dia YM akan kongsikan esok adalah 10 doktor terbaik di dunia. 10 doktor terbaik di dunia. Apa dia? Siapa dia? Esok
janji dengan YM, korang stay tengok live YM esok pagi. Mungkin live YM start daripada 7.45 macam tu. Korang tunggu YM punya live. InsyaAllah, doakan YM esok segar, sihat lagi. So boleh bagi lagi kongsi apa dia, atau apakah atau siapakah dia 10 doktor terbaik di dunia. Okay, thank you Hafizul. Ilmu yang bermanfaat, semoga Kak YM diberkati Allah. Subhanallah, tabarakallah. Terima kasih semua. Dan korang, kita doakan kita semakin sihat. Dan jangan lupa korang ambil sikit cahaya matahari. Ni matahari dah keluar ni. 5% cahaya matahari, kita kena duduk dekat matahari. Okay, 5% lagi exercise. 5% lagi, hanya 5% sahaja stres. Jangan lebih daripada 5% stres. 50% adalah daripada sumber pemakanan yang sihat. 60 sumber makanan sihat, 5% senaman, 5% cahaya matahari. Dah berapa kat situ? 7. 60% makanan sihat, 5% cahaya matahari, 5% lagi adalah stres. 5% aja stres. Ini untuk jaga kesihatan dalaman kita. Dan 20% lagi tu YM nanti gali. Yang YM tekankan sekarang 60% adalah makanan sihat, 5% at least ada ni. So YM lepas ni YM dah morning walk. So YM lepas ni YM nak buat senaman ringan sikit. So nak buat sikit exercise. So YM tak akan kongsi kat korang lah apa yang YM akan buat ni. Tak patut syariah pula. So korang terima kasih ya yang mana share ni, ya Allah. Terima kasih yang mana menonton. So, ada apa-apa soalan kat sini, mungkin korang boleh PM YM ke, message YM ke. Okay? So, thank you so much yang mana yang menonton ni. So, you guys stay healthy, stay wealthy, stay worthy. Alright? Thank you. Bye. Assalamualaikum.